Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Nama saya Abdul bin Jaafar. Saya bekerja di Universiti Malaya di Ampang Asuhan Jepun sebagai seorang tukang sapu ataupun kita panggil cleaner. Baik, pada malam ni saya nak berkongsi pengalaman saya di kuarantin selama 7 hari di Hospital Sungai Buloh. Baiklah, sebelum kita mulakan topik kita pada malam ni, marilah kita sama-sama berdoa dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, saya cerita secara kronologinya dulu . Dalam family saya ni, individu pertama yang mula-mula disahkan positif COVID-19 adalah adik saya sendiri. Dan barulah isterinya. Kebetulan pula mak saya adalah close contact ataupun kontak rapat kepada adik saya. Jadi disebabkan itu kami yang berada dalam rumah ni, 4 beranak, iaitu saya, mak saya, abang saya dan ayah saya terpaksa buat swab test pada hari Rabu 6 hari bulan 1 tahun 2021. Selepas 3 hari baru kami semua mendapat keputusan yang mana kesemuanya positif. 2 kali saya cuba nak confirm balik, saya WhatsApp tanya, betul ke saya ni positif? Betul ke? Kan? Sebab kali pertama saya hantar tu nombor IC ada salah satu nombor. Kali kedua tu saya tarik sekali, keluar nama saya positif. Lepas tu hari Sabtu bersamaan dengan 9 hari bulan 1 tahun 2021. Saya ingat dalam lingkungan pukul 4 petang macam tu rasanya, pihak ambulans datang ke rumah kami dan mengambil kami di bawah blok. Kami berempat dibawa naik ke ambulans menuju ke Hospital Sungai Buloh. Pada masa tu, macam-macam yang saya rasa dalam hati ni. Perasaan tu berdebar-debar. Saya rasa COVID ni bahaya ke kan? Tengok ada banyak kes kat Wuhan tu, orang mati semua. Janganlah aku ni kena macam orang. Macam-macam bermain di fikiran saya pada masa tu. Tapi saya cuma serah pada Allah Subhanahu Taala je lah. Nak buat macam mana kan? Saya anggap semua ni satu ujian. Dan boleh jadi ini juga satu kafarah. Bukannya bala, tapi kafarah. Iaitu Allah Subhanahu Taala nak menghapuskan dosa-dosa yang pernah saya buat satu ketika dahulu. Dah sampai di Hospital Sungai Buloh tu, kami berempat dibawa ke dalam ward 9D rasanya, 9D kalau tak silap saya. Dalam tu cuma kami 4 beranak saja, tak dicampur dengan pesakit-pesakit lain. Sepanjang kami berada di dalam ward tu, kami tidak dibenarkan keluar daripada situ. Kalau ada apa-apa masalah, kami kena WhatsApp ke pihak hospital. Contoh macam tak ada tak cukup barang keperluan, tak cukup bantal ke, ada masalah apa-apa, kena WhatsApp je, tak boleh membuka pintu macam tu. Di sinilah mulanya yang dikatakan, bagi saya bukan penyakit tu yang teruk, tapi keadaan mental pada masa tu kan. Tambahan pula saya ni jenis orang yang tak boleh duduk satu tempat. Saya suka gerak bebas. Terkurung dalam wad tu memang rasa macam tak tahulah nak cakap macam mana kan. 3 hari kami duduk dalam wad tu. Waktu dia bagi kami makan, minum, rehat, tidur.
Bagi saya ini adalah satu kesempatan, satu peluang yang baik untuk kita hidupkan semula amalan-amalan sunat yang pernah kita tinggalkan masa kita sibuk dengan kerja kita dulu. Jadi setiap malam dalam jam 2 ke 3 ke 4, bila saya tersedar bertidur, apa yang saya buat? Macam biasalah, saya mulai ambil sejadah, tentang solat tahajud ke, solat taubat ke, hajat ke, nak zikir sikit-sikit ke, wirid, pulang kan. Sebab pada masa tu memang macam saya cakap tadi lah, dia menguji mental kita. Tapi kalau dipikirkan betul-betul, tempat tu sunyi kot, boleh je kan. Dia punya cuaca pun macam kat luar tu sejuk, berangin. Memang sesuai lah nak buat solat tahajud semua. Kalau nak buat kat rumah, jangan harap lah kan. Kadang bunyi kat bawah orang bising-bising. Okay, dekat Hospital Sungai Buloh ni tak ada banyak apa-apa pun, cuma makan, minum, tu je lah. Cuma saya ingat masa saya duduk kat sana tu, saya banyak tanya kawan-kawan. Dan saya tanya apa tips yang korang boleh bagi kan, macam mana nak hadapi virus ni, ada tak ubat dia. Ramailah kawan-kawan pakat share. Ada yang hantar suruh kumur-kumur dengan Listerine, ada yang kata banyakkan minum air suam, makan lemon, makan sayur yang warna hijau. Tak kisahlah bayam ke, kangkung ke, kobis ke, yang penting sayur tu warna hijau. Dan alhamdulillah, kebetulan pula semua menu yang disediakan oleh pihak hospital ada semua jenis makanan yang saya sebutkan tadi. Iaitu buah lemon, limau, sayur yang hijau, sayur bayam, sayur kangkung, semua tu lah. Yang Listerine tu pula, memang kebetulan memang saya ni daripada rumah memang saya dah siap sedia bawa Listerine nak kumur-kumur. Bila saya dah terbaca macam tu, apa lagi, dalam sehari tu adalah 2-3 kali saya kumur-kumur dengan Listerine nak dapatkan balik rasa. Sebab biasanya orang yang positif COVID-19 ni, mereka akan kehilangan deria rasa dan deria bau. Kebanyakannya memang macam tu. Okay, 3 hari dah berlalu. Hari Isnin, saya pun dah tak ingat dah sama ada hari Isnin ataupun hari Selasa petang. Kami 4 beranak dibawa pindah ke pusat Koster, PKKN rasanya nama tempat tu. Yang saya, ayah dan abang duduk di Ward 57, yang mana kat situ semua pesakit lelaki lah. Manakala mak saya diletakkan di Ward 36, iaitu ward untuk pesakit wanita yang positif COVID. Bila dah buat tempat tu, saya dah macam-macam fikir lah kan. Dia ni nak bagi kita balik ke apa ni kan, tiba-tiba tukar tempat semua. Tapi rupa-rupanya bila dah pindah tempat tu, sebenarnya saya rasa lebih tenang duduk dekat pusat Koster tu. Sebab dia tempat bawah, dia ada ruang untuk kita ni lah, macam nak beriadah ke apa ke dekat luar tu, sambil menghirup udara yang segar. Maklum lah, 20 hari kan tak hirup udara dekat luar. Okay, setiap hari barisan frontliner dia akan cek kita punya tekanan darah, paru-paru, jantung. Kalau orang yang ada kencing manis, dia akan cek gula. Macam saya tak ada sakit apa-apa lah, tak ada sakit kronik ke apa ke, masuk kat situ betul-betul sebab ada simptom yang tak ada deria rasa dan deria bau tu. Tapi untuk abang saya, ayah dengan mak tu, tapi yang abang tu kita abaikan dulu lah. Untuk ayah dengan mak pula, ayah ada kencing manis, diabetes, mak pula ada darah tinggi. Tapi nasib baiklah mak saya dia tak lupa bawa ubat. Ubat darah tinggi ada dia bawa. Cuma ayah saya yang lupa. Tapi yang bagusnya kat situ frontliner dia ada ubat. Kalau macam pesakit COVID tu, yang orang yang ada sakit kencing manis, dia ada ubat dia. Tapi tak samalah macam ubat yang kita ambil kat rumah tu. Ubat kat situ lain sikit.
Di sinilah saya meneruskan apa yang saya buat di Hospital Sungai Buloh tu. Macam biasa, waktu sarapan, makan tengah hari, makan petang. Petang-petang tu bolehlah nak duduk dia dengan kat luar tu nak beriadah ke apa ke, nak sembang-sembang dengan pesakit-pesakit lain tu kan. Tanya khabar, tanya macam mana pakcik boleh masuk sini. Sebab kat situ kalau tak silap saya seorang je kot yang pesakit. Rasa saya yang paling muda dekat situ. Yang lain semua kebanyakannya dah pakai pakcik, umur macam dah 40-an. Dan mungkin sebab itulah, sebabkan saya seorang je yang paling muda kat situ, kadang-kadang frontliner dia akan minta tolong kepada saya kan, suruh pasang yang mesin nak check BP semua tu. Macam yang saya tulis pada macam saya cakap tadi lah, bagi saya COVID ni bukanlah satu bala ke apa ke. Dia sebenarnya lebih kepada kata apa, Allah SWT tu dia nak bagi kita ruang. Masa ni lah kita nak berbetulkan balik mana-mana amalan kita yang dulu-dulu, yang mana yang kita banyak tak buat, yang mana yang kita banyak tinggalkan kan. Sebab kita ni masa sihat kita duk fikir kerja je kan. Pertama-tama kita sihat kita fikir kerja kan. Bila kena sakit macam ni, baru nak ingat Tuhan. Biasanya manusia macam tu lah. Masa sihat dia lupa Tuhan. Masa sakit, masa tu lah dia merangkak-rangkak nak cari Tuhan. Masa tu lah mula ada yang nak cari mana sejadah, mana kopiah, ada Al-Quran tak, macam-macam keren lah. Banyak yang kita tengok dekat TV cerita pasal COVID ni macam ni. Sebenarnya ni jujur saya cakap ini berdasarkan pengalaman saya yang duduk kat situ selama 7 hari, yang memang tak ada apa-apa ubat pun yang diberikan. Cuma dia kuarantin ni dia cuma nak asingkan kita daripada ni lah, masyarakat takut terkena jangkitan tu kan. Dan alhamdulillah 7 hari apa saja tips yang kawan-kawan bagi, kumur dengan Listerine, makan tu makan ni, semua saya buat. Sampai hari ke-5, hari ke-6 tu dah dapat dah deria apa semua. Mulalah hidung dah boleh bau, mulut pun dah boleh rasa makanan, minuman, air yang manis pun dah dapat rasa manis. Sebelum tu memang tak ada rasa apa-apa. Memang serius saya tak tipu. Jadi cuma satu je lah saya nak cakap pada semua yang menonton video saya ni. Kalau ada mana-mana ahli keluarga yang positif COVID-19, jangan takut kan. Jangan takut, jangan panik. Biar pihak ambulans datang ambil. Lepas tu kita serah aja pada pihak hospital. Pandailah mereka nak jaga macam mana. Okey, lagi satu alang-alang saya dapat video ni. Saya nak ceritakan sikit tentang vaksinisasi dan imunisasi. Seingat saya masa saya belajar dulu, zaman sekolah menengah tu, saya ingat ada cikgu kimia saya, nama cikgu tu Cikgu Syamsul Ikram ke apa. Dia lah. Saya ingat kata-kata cikgu saya masa tu. Dia kata, kita ni kalau sakit, demam ke, batuk ke apa ke, kalau boleh jangan ambil ubat. Jangan ambil ubat kat klinik ke, doktor ke. Biar demam tu dia elok sendiri. Sebab bila kita dah sembuh, sistem daya tahan penyakit, sistem imun dekat dalam badan kita ni, dia akan meningkat. Sama juga macam kes COVID ni pun kan, sampai sekarang tak ada ubat lagi untuk penyakit COVID ni. Jadi apa yang kita nak buat? Duduk je lah dalam tu. Biar cukup masa dia kuarantin. Biasanya dia ambil masa dalam 10 hingga 14 hari, dia akan hilang automatik. Tips saya senang je. Kalau masuk kat situ, perkara pertama yang kita perlu buat adalah kita jaga kita punya makanan tu. Apa yang pihak hospital bagi makanan tu, yang tu lah kita makan. Paksa juga diri tu, sedap ke tak sedap, paksa juga. Sebab saya pun sembuh disebabkan tu lah. Semua makanan yang diberikan oleh pihak hospital, semua saya makan. Padahal masa sihat tak pernah pun nak makan sayur ke ikan ke, tak boleh pun. Ni sebabkan sakit, semua saya makan. Lagi satu, Listerine yang macam saya cakap tadi, Listerine wajib bawa kan.
Siapa-siapa kalau dah tahu positif, cepat-cepatlah pergi kedai beli Listerine kan. Buat persediaan. Okey, selain tu, kalau dah sampai kat tempat hospital tu, saya kata kalau dalam bilik tu, bilik tu luas kan, cubalah buat senaman-senaman ringan ke apa ke kan. Supaya badan tu kata apa, sihat, dari antibody. Saya rasa itu je kot. Tak ada apa-apa lagi dah nak cakap pasal COVID ni. Cuma macam cakap tadi lah, masa ni lah sebenarnya kita nak ingat balik kepada Allah Subhanahu Taala kan. Masa ni lah kita nak hidupkan balik malam-malam dengan qiyamul lail, baca Quran kan. Kalau boleh kurang-kurang lah, siapa-siapa yang ada telefon tu kurang-kurang lah main game-game online ni semua. Kurang-kurangkan. Bukan tak boleh, boleh tapi kurang-kurangkan. Main sekejap je. Sebab ini kira macam, kata apa, macam saya kan, masa kerja dulu memang hari-hari kerja kan. Bila dah kena COVID ni, itulah sebenarnya nikmat masa lapang. Sebab kita masa kerja ni memang kadang-kadang malam tidur, bangun subuh baru bangun. Tak ada lah nak bangun pukul 2-3 pagi, jangan harap lah kan. Kadang malam-malam tidur pukul 12, pukul 1 baru tidur. Terlepas je. Jadi kita ambil masa. Tak kisah masuk kuarantin tu 7 hari ke 10 hari ke. Itulah masa tu lah kita nak hidupkan balik semua amalan-amalan ni. Dan pada masa ni juga adalah masa yang sesuai untuk kita bertaubat. Cuba kita muhasabah balik, kita ingat balik kan, aku ni dulu masa sihat apa yang aku buat. Ingat balik, kenang balik semua dosa-dosa kita. Mungkin ni cara orang nak ajar kita, orang nak tegur kita. Okay, memandangkan ini kali pertama saya buat video berkenaan COVID ni, mungkin ada banyak yang saya cakap tu ada yang salah. Kalau ada siapa-siapa nampak apa yang saya kata dalam video ni yang salah tu, tak kisahlah benda yang berkaitan dengan fakta sains ke apa ke, tolong tegur komen ke apa ke. Bolehlah rujuk balik mana-mana cikgu kimia ke pensyarah ke. Sebab saya pun belajar pun sampai SPM je. Dulu belajar dekat kolej, ada belajar agak, tapi tak habis sampai semester kedua je, lepas tu berhenti. Adalah masalah pada masa tu. Okay, ini je lah yang saya boleh kongsi pengalaman saya selama 7 hari tu. Nak cerita lebih-lebih pun tak boleh juga kan. Takut nanti kan orang bosan pula dengar kan, panjang-panjang. Okay, itu saja. Harap siapa yang tengok video ni pilihlah imunisasi, jangan pilih vaksinisasi. Sebab kalau anda pilih vaksinisasi, anda tak tahu apa risiko yang bakal tiba. Tapi kalau anda memilih imunisasi, insya-Allah anda akan sihat tanpa ubat doktor. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.